Assalamualaikum geng, dan bertemu kami di dalam Logi React. Channel ada satu dalam sini korang takkan jumpa dekat mana-mana. So seperti yang ada di tajuk, apa itu perbezaan physical RAM dan juga virtual RAM? So aku rasa benda ni ramai yang tahu dan ramai juga yang tak tahu, dan aku rasa ramai yang tak tahu. Of course lah. Tapi kalau yang mungkin tahu pasal IT, mungkin tahu. So disebabkan itu aku terpaksa lah bagi tahu, ataupun aku kena share lah dekat korang apa yang patut. Tapi sebelum tu, siapa-siapa yang belum subscribe channel ni, so korang boleh subscribe sebagai tanda support lah untuk channel ni. So subscribe. So dia ada dua benda ni lah, virtual RAM dan juga physical RAM, ataupun lebih dikenali sebagai physical memory dan virtual memory. So aku akan cerita sikit lah apa itu physical RAM dan juga virtual RAM ni. So sebelum kita masuk pasal physical dengan virtual RAM ni, so kita cerita sikit apa itu RAM ataupun memori ni. So RAM ni adalah memori yang pertama akan digunakan dalam telefon ataupun komputer kita untuk running ataupun untuk menjalankan apps ataupun software yang ada dalam kita punya peranti tu lah. Ataupun macam korang buka dokumen, ataupun korang buka Google, korang buat apa, buka YouTube apa semua tu kan. Semua itu memerlukan RAM untuk bekerja. So dengan pertambahan RAM, so korang boleh running apps dengan banyak lah, ataupun software dengan secara lebih banyak lah. Korang boleh loading banyak aplikasi, korang boleh loading banyak software. So dia akan smooth sikit lah bila korang ada banyak RAM, ada banyak storage RAM ni. Ok, habis pasal RAM, so aku nak masuk pasal physical RAM. So apa itu physical RAM kan? So physical RAM ataupun physical memory adalah satu chip RAM ataupun lebih yang korang beli lah dekat kedai tu. Kalau ni aku tunjuk gambar dia macam mana. Dia ada dua jenis tau, satu untuk PC dan satu untuk laptop. So ini adalah chip RAM yang physically, ini adalah physical memory ataupun physical RAM. Dan ada juga sesetengah macam komputer, dia akan disolder lah, dia akan disolder pada motherboard tu, dan korang tak boleh nak cabut, dan korang tak boleh nak tukar lah, sebab dia tak ada slot. Macam tu lah selalunya. Kalau macam jenis-jenis laptop yang compact, laptop yang terlalu nipis, so dia korbankan slot tu dan dia solder je lah terus pada motherboard diorang punya RAM tu. Tapi kebanyakannya kalau macam komputer memang ada slot lah untuk physical RAM ni. Memang ada slot lebih lah selalunya, at least satu lah slot lebih yang akan dibagi. Dan ada juga macam laptop memang tak ada slot dan dia akan solder lah pada motherboard. Kalau macam telefon, memang confirm lah dia disolder pada motherboard tu. So korang tak boleh lah nak cabut RAM tu sesuka hati kan. So korang kena hantar dekat kedai, hantar dekat technician, dia orang buat lah if apa berlaku dekat benda tu ke kan. So macam tu lah. Tapi beza phone dengan laptop ni, beza dia, kalau macam laptop korang boleh upgrade lah kalau yang ada slot tapi kalau yang untuk phone, korang tak boleh upgrade. So kalau macam 8GB, 8GB lah. Dan physical RAM ni dia punya size dia limited pada chip RAM tu lah. So kalau 8GB, 8GB lah. Tak boleh lah tak boleh nak lebih. Maksud aku kat situ, kalau kita beli chip RAM tu, kalau dia tulis situ 8GB, so 8GB je lah. Korang tak boleh nak buat apa. So kalau korang nak lagi besar, korang kena beli lain lah. Korang kena beli chip lain, chip RAM yang lain, macam 12GB ke 32GB ke, untuk tambah lah, macam tu. So apa pula virtual RAM ni ataupun virtual memory ni? So secara mudahnya, virtual memory ni disimpan di dalam hard drive ataupun external storage ataupun internal storage. So dengan secara ringkasnya aku boleh katakan virtual RAM ni dihasilkan di dalam hard drive, berbanding dengan physical RAM ni, dia dah datang dalam chip RAM tu. So kalau macam virtual RAM ni, dia kita yang create benda tu di dalam hard drive, kita yang create benda tu dia jadi berapa gig yang kita nak. So itulah beza dia. So dari segi size, dia punya limited dia pada hard drive tu lah. Contohlah hard drive korang 1TB, so korang boleh lah ambil berapa, nak ambil 32GB, nak ambil 42GB virtual RAM kan.
Macam itulah konsepnya. Lain pula macam physical RAM. Physical RAM kalau dia punya chip RAM tu 8GB, 8GB je lah. Korang tak payah nak increase. Korang tak boleh increase sesuka hati. So kalau korang nak increase, korang kena beli RAM yang lain lah. Korang kena beli RAM 12GB ke, korang kena beli chip RAM yang lebih tinggi lah kalau korang nak upgrade. Macam tu lah. So dia punya kelebihannya, virtual memory ni korang boleh adjust sesuka hati lah, size berapa yang korang nak berdasarkan berapa besar lah korang punya hard drive tu. So korang boleh, memang boleh adjust berapa banyak lah korang nak. Tapi kekurangan virtual memory ni, dia akan slow sikit lah. Dia punya tu slow sikit daripada RAM biasa, dan kadang-kadang dia akan effect lah beberapa software ataupun application. So kesimpulannya, physical RAM ni adalah RAM yang dipasang pada motherboard lah, sama ada komputer ataupun smartphone lah, dia dipasang. Lain pula dengan virtual RAM ni. Virtual RAM ni dia di-create, dia dicipta di dalam hard drive lah, ikutlah external storage ke ataupun internal storage. Dia di-create di dalam tu dan dia akan jadi virtual. Benda tu dia tak ada pada motherboard tau. Dia benda tu kita tak pasang pada motherboard. Benda tu kita di-create dalam hard drive. So mesti korang tertanya kan, kalau kita pakai virtual RAM saja, maksudnya tak ada RAM, kita buang kita punya RAM tu, kita pakai virtual RAM je, boleh hidup tak kita punya komputer ataupun kita punya phone? Secara IT ni memang tak boleh lah. Sebab kita punya komputer ataupun smartphone ni memerlukan physical RAM, physical RAM lah untuk boot ataupun running lah smartphone tu. Sebab dia tak boleh detect tau, dia tak boleh detect RAM virtual tu, sebab RAM virtual tu duduk dalam hard drive. So physical memory memang wajib adalah, korang tak boleh buang, okay? Kena ada. So rasanya sampai di sini saja perkongsian aku hari ini. So jangan lupa like, subscribe dan share, dan Papa Roger gerak loop.